Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan pengurusi surau, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa surau, dan tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat saya seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana sudi mengundang saya ke surau. Mudah-mudahan majlis tuan-tuan pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan malam ni malam Jumaat, jadi kita baca Yasin lah tuan-tuan. Ya. Allah berfirman di dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Allah sebut dalam surah Yasin, surah yang sangat tuan-tuan hafaz. Pejam mata pun hafal ni. Sambil berbaring pun boleh baca Yasin. Sebab Yasin ni tak pernah lekang daripada kita. Nak pergi Mekah pun baca Yasin, nak periksa baca Yasin, nak kahwin baca Yasin, mati baca Yasin, sakit baca Yasin. Mana ada tinggal baca Yasin, masuk rumah baca Yasin. Lari pada rumah je tak ada baca Yasin. Yang lain ni semua Yasin tuan-tuan. Mana ada tinggal Yasin kita ni. Sampai malam Jumaat tak boleh buat ceramah sebab nak baca Yasin. Faham tak juga? Faham tak juga? Bila buat ceramah malam Yasin, oi bantah tepuk meja, tak setuju. Kema tak setuju kita ni. Ni bahasa orang Perak ni, kema. Saya tak setuju. Malam Jumaat biarlah malam baca Yasin. Apa nak baca Yasin lagi? Soalannya faham ke Yasin tu apa? Hari tuan-tuan ambil baca ayat Yasin ni. Terlalu banyak ayat-ayat berkenaan dengan Yasin. Kita baca surah Yasin saja pun dah suka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang tu saja pun dah suka lah. Apa maknanya yuk Yasin? Entah. Atau kamu baca Yasin tak tinggal, apa makna Yasin? Entahlah, tak tahu. Dia huruf-huruf rahsia. Hanya Allah kita pulangkan balik maknanya pada Allah. Tetapi ada ulama-ulama tafsir memberikan pemahaman. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Yasin itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ada dua nama lain bagi Nabi dalam Quran. Satu Yasin, satu Taha. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka tu, ka tu balik pada Nabi Muhammad. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana. Sesungguhnya kamu itu di antara Nabi yang diutuskan. Kamu tu balik pada Yasin. Maka ulama mengatakan bahawa Yasin itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada perkataan dhamir, ka, innaka, kamu. Ka tu maknanya kamu. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ka Taha, tidaklah kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran ini untuk menyusahkan kamu. Ma anzalna 'alaika, kami tidak menurunkan kepada kamu untuk menyusahkan kamu tentang Al-Quran. Sebab itu Taha pun nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita pergi ke Madinah, bila kita pergi Madinah di Masjid Nabawi itu ada Taha dan ada Yasin di hadapannya. Sebab mereka berpegang dengan pendapat Ibnu Abbas mengatakan Yasin dan Taha itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata pula Yasin itu bukan nama Muhammad, bukan nama Nabi. Sebaliknya Yasin itu, ya itu wahai. Sin itu manusia. Wahai manusia.
Ada pula yang kata, janganlah kita cari apa makna ya, apa makna sin. Yang paling penting kita cari ayat yang kedua selepas huruf-huruf itu. Yang itu lebih besar daripada Yasin. Lebih besar daripada huruf Rasil. Yasin wal Quranil Hakim. Sayyidina Ali kata, Yasin itu ialah satu panggilan pada manusia untuk mengkaji ayat nombor 2. Yasin wal Quran alif lam ra tilka ayatul kitab Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an alif lam mim zalikal kitab. Selepas huruf Yasin, selepas huruf alif lam ra, selepas huruf alif lam mim, dia pasti ada kitab atau Quran. Kitab atau Quran. Balik rumah nanti tuan-tuan semak dalam Quran, selepas alif lam mim, dia akan ada zalikal kitab. Alif lam ra tilka ayatul kitab. Yasin wal Quran. Maka seolah-olahnya nak kata Sayyidina Ali, yang disuruh oleh Allah ialah mengkaji ayat yang kedua. Tak payahlah kita kaji yang pertama itu, sebab macam-macam huraian dia. Tetapi yang istimewanya yang kedua itu, iaitu kitab itu. Apa dia yang dikatakan Quran? Apa dia yang dikatakan sebagai kitab? Yang tu lebih baik kita kaji. Sebab ada orang yang duk kaji apa makna alif, apa makna lam, apa makna ra, apa makna ya, apa makna sin. Tapi dia tak kaji yang kedua itu, wal Quran. Apa dia keistimewaan Quran? Apa dia kehebatan Quran? Allah berfirman dalam ayat yang saya bacakan tadi, alam ahad ilaikum. Allah soal kita dengan satu perkataan alam. Itu dipanggil sebagai alif istifham. Alam tarakai, alam yaj'al, alam nashrah, alam ahad. Banyak perkataan alam dalam Quran. Alam itu bermaksud Allah soal. Allah meminta kepada kita satu jawapan. Alif pertanyaan, alif untuk kita bagi jawapan. Alam ahad ilaikum. Bukankah aku sudah berpesan kepada kamu? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku sudah cakap pada kamu? Bukankah aku sudah pesan pada kamu, wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang paling nyata. Allah pesan, bukan sekali dua, Allah pesan berkali-kali dalam Quran. Bukan untuk Nabi Muhammad saja Allah pesan. Sejak daripada zaman Nabi Adam lagi Allah pesan, syaitan itu musuh kamu, syaitan itu musuh kamu, dan ambillah syaitan sebagai musuh. Persoalan dia tuan-tuan, siapa musuh tuan-tuan? Sekarang ni siapa musuh tuan-tuan? Syaitan ke orang? Syaitan ke siapa? Ada orang yang sekarang ni tak boleh baik, walaupun duduk satu taman, walaupun duduk satu lorong, tak boleh baik. Sebab apa? Dia belah sana. Abang tak tengok dia mati, abang pergilah ziarah suami dia mati. Yang mati itu pun belah sana. Kenapa abang tak ziarah? Musuh aku tu. Allah tak sebut pun, Allah kata orang beriman tu musuh. Yang Allah sebut musuhnya siapa? Syaitan. Tapi hari ni syaitan tak dianggap musuh, orang dianggap musuh. Yang ni yang kita kena faham betul-betul tuan-tuan ayat Quran ini. Syaitan itu musuh, anggaplah dia sebagai musuh. Memanglah ustaz, saya anggap musuh, saya tak pernah langsung ustaz menyembah syaitan. Masa bila saya menyembah syaitan ustaz? Memang kita tak menyembah syaitan. Maksud menyembah syaitan di sini, jangan sembah syaitan di sini. Maksudnya apa? Jangan memperturut hawa nafsu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut hawa nafsu syaitan. Jangan kamu perturutkan perangai syaitan, sifat syaitan, tipu daya syaitan. Itulah maksud jangan menyembah syaitan. Memanglah tuan-tuan tak sembah syaitan. Mana ada tuan-tuan sembah syaitan? Cuma orang sayang je, kasih je dengan syaitan ni. Ahli syaitan.
Ada orang minat pada ahli setan. Oh, bercinta dengan ahli setan. Ada tuan-tuan. Tahun 84 cerita ahli setan. Yang ahli setan tu pun dah baik dah sekarang. Udah berjubah dah tuan-tuan. Udah berjanggut putih dah sekarang ni. Kita juga tak berubah pun. Kita duduk setan lagi. Yang si ahli tu pun dah baik dah. Tuan-tuan, memang kita tak sembah syaitan. Mana ada orang sembah pergi ambil patung pergi sembah. Tuan-tuan, tak ada sembah. Tapi yang maksud ayat itu ialah kita mengikut tipu daya syaitan. Apa dia tipu daya syaitan? Malam ni lah yang kita nak belajar ni. Sempena dengan Isra' wal Mi'raj. Sebab Nabi dah tunjuk dah tipu daya syaitan itu. Dipertunjukkan kepada Nabi, syaitan tu datang macam mana, syaitan ganggu macam mana, syaitan hasud macam mana. Malah disebut dalam surah Al-A'raf juzuk 8, syaitan datang daripada arah depan, datang dari arah kanan, datang dari arah belakang, datang daripada arah kiri. Depan, kanan, belakang, kiri, semua dia datang. Ulama-ulama bincang, apa maksud depan? Depan maksudnya ialah syaitan akan mendatangkan was-was kepada benda yang akan kita pergi. Syaitan mendatangkan satu sifat yang kita tak yakin pada benda yang akan kita pergi. Apa dia benda yang akan kita pergi? Mati. Alam barzakh, kiamat, syurga, neraka. Syaitan akan jadikan kita ni tak takut dengan neraka. Selama roh aja ngumpat. Tak ada rasa salah mengumpat. Sebab syaitan dah kata dah, tak apa, bukan dosa. Padahal mengumpat itu dipotong lidahnya dalam neraka. Bukankah Allah dah kata dah, wala yaghtab ba'dukum, jangan kamu mengumpat di antara salah satu di antara kamu. Tapi hari ini mengumpat menjadi satu budaya biasa. Kalau tak mengumpat, tak sedap makan nasi. Sambil makan ulam, sambil pula cicah sambal dengan sambal yang dibuat daripada ngumpat. Lagi laju tuan-tuan. Menyembang-nyembang di kedai kopi pun sambil tarik, sambil makan roti bakar. Roti canai. Ditambah pula dengan kuah mengumpat. Lagi sedap. Kenapa yang orang tak rasa takut mengumpat? Sebab diyakinkan oleh syaitan. Tak ada benda kan mengumpat tu. Bahasa orang muda sekarang tak ada maknanya. Hentam sajalah. Syaitan datang daripada situ. Daripada arah kanan kamu. Arah kanan, ulama-ulama mengatakan syaitan datang daripada anak-anak dan isteri-isteri atau suami. Anak-anak menjadikan mak bapak lupa akhirat. Isteri menjadikan suami lupa akhirat. Suami menjadikan isteri tak ingat akhirat. Tak ingat Allah Ta'ala. Dia mari macam-macam. Anak punya pasal, mak tak sembahyang. Menunggu tuition anak di pusat tuition sampai tak sembahyang maghrib, tak sembahyang isyak berjemaah. Mengaji pun tak mengaji dah sebab ambil anak tuition. Anak habis pukul 10 tapi dia tak pergi kuliah maghrib. Nunggu depan pusat tuition. Padahal kalau dia datang mengaji sekejap kuliah maghrib di surau masjid dapat juga ilmu. Tapi anak punya pasal tak boleh mengaji dia. Kadang-kadang anak punya pasal tak boleh sembahyang berjemaah. Tak datang ke kak malam ni Ustaz Kazim datang surau kita. Tak dapatlah bela budak. Anak kecil tak dapatlah. Dengar di rumah je lah dengar kata dia. Atau bila nak datang mengajinya, nunggulah budak besar sikit boleh lah. Elok dah besar budak tu mengandung pula. Bila nak datang mengaji akak tak dapatlah bawa budak sekarang ni kata dia. Atau bila nak mengajinya, nunggulah bersalin. Bila bersalin nunggulah besar, bila besar mengandung lagi. Ini yang jadi masalah pada kita ni tuan-tuan. Dah tak semayang jemaah, tak ada. Bapak-bapak pun sibuk, tak semayang. Pasal apa? Digodanya daripada anak, digodanya daripada isteri. Malam ni abang nak ke masjid, malam ni ada ceramah. Awak itulah, masjid. Jomlah ke pasar malam. Ceramah ni tiap-tiap malam ada. Pasar malam ni seminggu sekali je. Fikirlah kita sama. Maghrib kuliah. Kuliah maghrib. Asal maghrib kuliah. Asal maghrib kuliah. Asal kuliah maghrib. Jomlah kita cari bawang dah habis. Minyak masak dah habis. Ubi kentang dah habis. Maghrib. Tak pergilah tuan-tuan. Kuliah maghrib lah di pasar malam. Yang arah belakang itu apa? Setan datang digodanya manusia daripada arah dunia. Dunia ni kenapa diletakkan di belakang? Sebab kita akan meninggalkan dunia. Kita akan membelakangkan dunia. Kita akan tinggalkan dunia. Sebab tu ulama kata setan datang daripada arah belakang. Maksudnya ialah manusia disibukkan dengan dunia.
Bila kamu nak datang semayang berjemaah, yuk. Kita makin lama makin tua, tunggu aku pencen. Udah pencen? Dah pencen tak semayang lagi. Tak datang lagi semayang. Aku dapat kontrak pula sambung. Atau bila nak sambung mengaji, bila? Entahlah, tunggulah dulu. Dia sibuk kepada dunia. Tangan ni nak masuk derma ni, terketar-ketar ni. Ni, terketar-ketar nak masuk dalam tabung. RM1, RM10. RM1, RM10. Dia gagal-gagal 20 sen. Nasib baik ada 20 sen. Ingatkan nak bagi yang RM1, jadilah dah. Dia gagal hak kecil lagi. Itu nama dia syaitan. Syaitan kata jangan bagi, nanti kamu rugi. Syaitan kata jangan bagi, nanti kamu miskin. Allah kata kamu bagi, aku tambah. Allah kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat. Allah kata tambah. Allah kata aku tambah kalau kamu sedekah. Setan pula kata jangan sedekah, nanti susah. Ikut setan, jangan sedekah. Nasib baik tabung tak sampai depan aku, alhamdulillah. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang syukur tu. Minta lah tabung pergi ke orang lain. Memang tabung tu bergerak ke orang lain. Dalam hati, alhamdulillah, kata dia. Ini syaitan ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia mempercayai syaitan. Allah kata, siapa yang sedekah, aku tambah lagi. Ada pernah tuan-tuan tengok orang panggil tabung. Sini belum, sini. Saya nak bagi ni. Jarang tuan-tuan. Yang banyak, salah. Dalam bahasa ayamnya, syuh. Itu bahasa ayam. Tapi tak gamaklah kita nak sebut syuh-syuh lah masjid. Kita pun tunjuk. Ini udah kata dia. Cuba kita cari tuan-tuan. Yang ketiganya, yang keempatnya, yang dikatakan setan datang daripada arah kiri, maksudnya manusia disibukkan dengan harta. Setan akan menjadikan manusia sibuk dengan harta. Udah tak ada rumah, sibuk cari rumah. Bila dapat rumah, sibuk kemaskan rumah. Bila dah kemaskan rumah, sibuk besarkan rumah. Bila tak ada kereta, sibuk cari kereta. Bila dah ada kereta, sibuk nak maintain kereta. Sampai lupa untuk akhirat. Sepatutnya makin ada kereta, makin panjang langkah untuk beribadah. Makin ada rumah, makin panjang langkah untuk beribadah. Tetapi ada orang yang ditipu oleh syaitan. Makin ada harta, makin tak datang berjemaah. Kereta 3 buah di rumah. Kereta kelisa 1, wira 1, sorong 1. Semayang tak sampai. Motor pun ada tak sampai. Masa naik basikal hari tu sampai. Bila dah ada motor tak sampai pula. Panjang langkah pula. Giant . Maghrib giant. Cari raksasa di sana. Jadi tuan-tuan, bila kita faham syaitan ni dia goda kita macam mana? Macam mana nak kenal syaitan? Macam mana nak tahu tipu daya syaitan? Kalau kita tidak tahu sifat-sifat syaitan. Bukankah Nabi telah digoda dalam Isra' dan Mi'raj? Godaan syaitan itu. Dipanggilnya, diganggunya Nabi dengan dibawanya api, kejar Nabi Muhammad, dibawanya obor. Hambanya Nabi baca doa, dia jatuh tersungkur. Ya, jatuh. Bangun lagi, kejar lagi Nabi Muhammad, jatuh lagi. Bangun, kejar lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca doa, jatuh lagi. Jatuh tu tuan-tuan sampai terkoyak seluar dia. Dia buka seluar dia, dia lempar ke dunia. Itu yang orang pakai sekarang ni, seluar jin terkoyak lutut. Puncanya pada itulah tuan-tuan. Seluar jin tu jatuh terkoyak lutut, dibuang. Kita dapat, kita pakai pula tuan-tuan sekarang ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan bahawa syaitan dia tak akan jemu berusaha untuk menyesatkan kita. Bukan dia saja halang semayang. Tuan-tuan jangan faham setan ni halang semayang. Jangan semayang mat. Buat apa semayang? Muda lagi. Relax lah. Bro, relax lah bro. Setan kata. Janganlah semayang. Muda lagi bro. Kita pun tak semayang. Tu yang jadi bro tu. Lu bro. Lama-lama bro. Setan dia goda kita. Bukan tak semayang. Kalau kita tak semayang, dia telah berjaya. Dia pun tak semayang. Pasal apa tak semayang? Macam-macam lah. Setan goda. Ada orang tak semayang kerana sibuk berniaga. Asal nak tutup kedai, lagi ramai orang datang. Ada orang yang tak semayang sebab kawan-kawan tak semayang.
Dia berkawan dengan orang tak semayang. Ada orang yang tak semayang sebab kenduri kahwin. Tak semayang subuh tak sempat, zuhur tak sempat, asar tak sempat, maghrib baru sempat, zuhur dah asar tinggal. Bila tanya kenapa makcik tak semayang, makcik zuhur, sibuk benar ustaz, 6 harakat ustaz. Maknanya sibuk betul lah. Sibuk benar ustaz, saudara datang ramai ustaz. Habis tu bila makcik semayang, nantilah makcik qada dengan asar, makcik jamak sekali. Rumah makcik di mana? Ni belakang. Atau macam mana makcik nak jamak? Tak cukup 2 merhalah. Tak apa ustaz, Tuhan pun faham makcik sibuk. Dia ingat Tuhan tu mak saudara dia ke apa? Duk Tuhan faham mak saudara dia. Ada orang yang tak semayang sebab sakit. Sakit pun tak semayang. Tak semayang tuan. Tuan Haji tak semayang tuan Haji. Penat. Kita tengok dia pun penat. Bukan kata dia je duk penat-penat pun kena semayang tuan Haji. Cakap tak boleh. Tu boleh. Tu boleh cakap. Sikit boleh lah. Kalau sikit, baca sikit-sikit. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca sikit-sikit sudah lah. Sampailah habis wala zalim pelan-pelan. Jangan sikit tu 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Itu batal. Tak habis Fatihah kamu dah sujud apa hal? Baca pelan-pelan sampai habis. Jangan paksa-paksa. Agak-agak tak boleh berdiri, duduk atas kursi. Agak-agak tak boleh duduk atas kursi, berbaring. Pelan-pelan kena semayang. Ada orang sakit sikit pun tak semayang. Tak semayang yuk. Ustaz nampak tak tangan saya patah? Habis tu, nak semayang macam mana, nak wuduk macam mana, tak ada tangan patah macam ni. Semayang. Kalau saya sihat semayang Ustaz, tak seruh saya. Macam mana pun kena semayang. Habis tangan ni macam mana? Biarlah macam itu. Sangkutlah dekat tengkuk. Tak payah angkat takbir. Allahu Akbar. Habis tu rukuk macam mana tangan nak letak di lutut. Tak payah letak. Oh tak ada belajar. Belajarlah. Sebab tu kita kena belajar. Masalah tak nak belajar. Sampai akak-akak ni, makcik-makcik ni balik surau. Orang colek pun kena semayang. Balik surau malam-malam pukul 10. Malam ni lewat sikit habis. Pukul 10 balik rumah. Jalan lenggok jalan. Datang satu van, dia tangkapnya kita, sumbat dalam van. Disumbatnya kita dalam bilik Cina pergi colek kita. Besok subuh kena semayang. Dalam bilik ustaz, kiblat mana ustaz, makcik tak tahu ustaz, dalam bilik semua tutup. Mengadaplah mana-mana pun makcik. Wuduk tak ada ustaz, tak payah wuduk, semayang je lah. Bolehlah semayang ustaz, tapi makcik ni hadah besar ustaz. Macam mana pula hadah besar, semalam elok je. Cina tu rogol makcik ustaz. Kenapa makcik tak melawan? Mula-mula makcik melawan juga. Lama-lama biar je lah kita dah. Wajib semayang sampai tahap macam itu. Tambah kita ni sihat-sihat. Setan ni bukan setakat dia larang kita semayang. Kalau kita lawan setan, aku semayang juga. Kita menang. Setan kata, cis, berdebah punya orang, boleh semayang juga ya. Datang pula setan nombor 2 pula. 2 pula calit mari. Yang tadi 1 calit. Dia mari pula ganggu kita semayang. Masa itulah gatal semayang. Cuba tuan-tuan tengok. Sebelum semayang ada gatal. Ada garu-garu. Ada tuan-tuan garu sini. Asyik semayang je tu. Dia mari gatal. Bismillahirrahmanirrahim. Garu. Setan usik di situ. Kadang-kadang kaki belah kiri gatal. Tuan-tuan dah tengok ada orang semayang. Kaki belah kiri dia gatal. Kaki belah kanan garu. Gerik. Kita tengok hamba Allah ni apa? Dia ni semayang. Kaki belah kanan boleh garu tu. Prok. Boleh pula dia berdiri satu kaki. Kenapa jadi macam itu? Syaitan. Dia kadang-kadang jadi bersin. Kadang-kadang menguap. Tak percaya tuan-tuan, cuba tengok esok semayang. Tak pun maghrib isyak nanti semayang. Seorang sebelah menguap. Sebelah dia insya-Allah menguap. Sebelah pun pasal apa? Syaitan. Dia suruh semayang. Dia bagi kita semayang. Tapi tak khusyuk. Hati teringat macam-macam. Sebab tu saya tak apa suka setengah masjid. Dia bubur di atas ni. Information apa nama digital tu.
Saya tak suka. Nanti Tok Imam baca ayat panjang, tuan-tuan nak tengok bawah letih, duduk tempat sujud. Lama-lama tengok atas. Kuliah perdana Ustaz. Nampak tak? Dia mari kuliah perdana Ustaz Kazim. Rukuk Allahu Akbar. Tengah rukuk ingat berapa ribu bulan tahu? Sami Allahu liman hamidah. Oh, 16 insya-Allah insya-Allah. Sebab tu bahaya tuan-tuan, setan dia mari ingat macam-macam. Sebab tu saya tengok tuan-tuan punya tempat cantik dah, depan ni lapang, tak ada tulis apa. Okeylah. Dia menghalang kita, tak menghalang kita supaya kita ni tak khusyuk. Baguslah. Setengah orang bukan setakat dia bubuh digital tu saja. Dia bubuh jawatan kuasa masjid ni. Siap gambar lagi. AJK masjid pun dia bubuh. Pengurusi. Tengah semayang tu boleh tengok. Pengurusi. Ini pengurusi. Gitu. Tengok pula tak siap. Oh, rasa pernah tengok tapi di mana ya. Yang tu yang setan buat. Sebab tu kita kena cari jalan supaya setan tak ganggu. Nabi Muhammad pun baca doa bila nak semayang. Takkan tuan-tuan tak baca doa? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bacalah masa kita berdiri tegak tu. Jangan duk usolli lagi. Relaxlah dulu. Janganlah duk cuek punggung orang. Ini dah duduk dalam saf main cuek punggung orang. Nak semayang ni. Ada orang dah dalam saf boleh menyembah lagi. Macam lepas semayang, suk dia bawa okey. Okey. Dalam saf Tok Imam dah nak angkat takbir dah. Berhenti Tok Imam. Bawa lah saya sekali. Dema bertiga je semayang tuan-tuan. Imam seorang, Tok Siap seorang, Tok Bilal seorang. Jadi yang tu tak betul. Nabi buat bila nak semayang, Nabi baca apa? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dapat makcik? Dapat? Dapat. Makcik yang dapat tu dia angguk. Tuan-tuan tanya lah pada dia. Dia dapat. Yang mana tak dapat, tanya belah dakak kita tu. Dia angguk dapat lah tu. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita baca macam tu, gangguan hilang. Sebab setan datang. Yang ketiga, setan datang dalam semayang. Ni macam mana? Dia bukan larang kita semayang. Tapi dia suruh kita semayang kerana dia. Walaupun kita sebut dalam takbir. Lillahi ta'ala. Tapi sebenarnya kita semayang kerana dia. Yang ni yang pernah berlaku pada satu perempuan. Dia mimpi. Dia semayang malam. Datang satu laki-laki berjubah, berjanggut, berserban. Aku suka tengok kamu semayang. Aku ni wali Allah. Kalau kamu nak doa ini, malam besok kamu semayang lagi pukul 4 pagi. Buat tahajud. Kita jumpa selepas solat tahajud. Maka orang ni pun semayang. Besok paginya pukul 4 pagi semayang tahajud. Sebab dah janji dengan hamba Allah ni nak jumpa lepas tahajud. Dia semayang tu kerana Allah ke kerana nak dating tu? Kerana Allah ke temu janji dengan si laki-laki berjubah tu? Jawapannya kerana jin. Jawapannya kerana syaitan. Bukan lagi kerana Allah. Itulah dipanggil tipu daya syaitan dalam semayang. Ada orang yang diganggu tipu daya syaitan dalam semayang ialah riak. Riak. Boleh semayang masjid, datang semayang. Tapi dia melangkah dalam keadaan riak. Dia melangkah dalam keadaan takabur, ujub. Yang ni juga gangguan syaitan. Yang ni sampai di hari kiamat tidak ada pahala. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Inilah golongan dia. Golongan di hari kiamat, manusia bermasam muka. Manusia ni susah hati. Manusia ni tak ceria. Manusia ni tak boleh tengok wajah dia. Sampai dalam keadaan menyesal. Sangat-sangat menyesal. Kenapa menyesal? Allah jawab, amilatun nasibah. Kerana amalannya rosak. Sebab apa amalannya rosak? Semayang, puasa, tapi tidak ikhlas pada Allah. Ni tuan-tuan, Ramadan nak datang ni. Berapa ramai yang puasa sampai kempis perut. Melepek perut puasa tapi tak ikhlas. Aku nengok kamu dah kurus dah 2 hari puasa dah kurus dah mak. Bagilah mak mu puasa. Aku ni ya tak ya pun kena puasa. Aku kencing mana. Tak puasa pun tak makan.
puasa pun tak makan, baik aku puasa. Maknanya puasa bukan kerana Allah, kerana kencimanan. Ada orang yang semayang bukan kerana Allah. Dia semayang kerana nak tunjuk pada AJK dia ahli jemaah. Nanti kalau sakit, kalau demam, kalau mati, kalau kenuri, tolonglah datang ya. Kan aku ni orang jemaah masjid. Maknanya dia datang ke masjid bukan kerana Allah, sebab nak buat lapor diri pada AJK. Ini bahaya ni tuan-tuan. Belum lagi yang masuk ujub. Ujub, sebab tu bahaya kita ni. Dengan serban kita, dengan jubah kita, kadang-kadang kita ujub. Kita tengok orang yang balik haji 2 kali, jubah tak pakai, kepiah tak pakai. Kita yang belum haji, belum pakai, dah pakai. Apa ni balik haji tak pakai? Tengok aku ni, tak pergi haji pun pakai. Ada setengah orang yang pakai pula, dia kutuk orang yang tak pakai. Ada setengah orang yang tak pakai, dia kutuk orang yang pakai. Ini semuanya adalah gangguan-gangguan syaitan yang Allah sebut jangan ikut. Itu baru dalam bab semayang. Belum lagi dalam bab-bab lain tuan-tuan. Allah pesan kepada kita jangan ikut syaitan. Jangan ikut dalam bab apa? Mengumpat, memfitnah. Berapa banyak orang hari ni memfitnah. Jalan je fitnah tuan-tuan. Jalan je. Ni. Hak Ustaz Kazim nak main ni pun berapa banyak yang tanya. Ustaz Kazim tu belah mana? Abang dia belah mana? Dia pun belah itu agamanya. Ada macam itu. Yang kira belah-belah pasal apa? Janji dia Islam. Dia cakap pasal Islam lah. Islam. Tak ada masalah. Macam-macam fitnah. Macam-macam kata dusta. Tapi manusia percaya. Tuan-tuan kalau belajar bab hadis. Tuan-tuan kalau belajar bab hadis. Tuan-tuan kata, oh ini hadis dhaif. Ini hadis sahih. Ini hadis hasan. Ini hadis marfu'. Ini sanad tak kuat. Oi, ustaz kalau cerita bab hadis, dia kaji habis-habis. Oh, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu'. Kenapa dalam bab hadis kita begitu teliti? Tetapi dalam bab mendengar cerita daripada kawan, mendengar cerita daripada sahabat, kenapa kita tak siasat dulu cerita tu? Kalau cerita hadis kita siasat, kalau kategori hadis kita siasat, kalau taraf hadis kita siasat, malah perawi hadis kita tanya, sanad hadis kita siasat, isnadnya kita tengok, sanadnya kita tengok. Kenapa dalam bab mendengar berita, dalam bab mendengar cerita, dalam bab mendengar khabar daripada kawan-kawan, daripada internet, daripada paper, daripada TV, daripada radio, kenapa tak siasat sanadnya macam kita siasat hadis? Kenapa yang kita terima daripada internet, kita terima bulat-bulat? Kenapa yang kita dengar daripada kawan, kita terima bulat-bulat? Kenapa tak siasat sumbernya? Bukankah diajar kepada kita, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu? Bila orang fasik bawa berita, siasat dulu. Hari ini manusia tidak siasat. Manusia dengar bulat-bulat. Bukankah itu syaitan nama dia? Allah kata jangan. Tapi kita nak buat. Bila kita nak buat juga, Allah sebut dalam surah Yasin tadi, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya syaitan itu telah banyak menyesatkan kamu, orang-orang yang sebelum daripada kamu. Apa kamu tidak berfikir? Dia menyesatkan anak Nabi Adam, sampai anak Nabi Adam bunuh saudara dia sendiri. Dia menyesatkan umat Nabi Nuh alaihi salam, malah anak Nabi Nuh pun sesat. Isteri Nabi Nuh pun sesat. Dia menyesatkan Firaun. Firaun dan tentera-tenteranya pun sesat. Dia menyesatkan umat Nabi Lut. Berapa banyak yang sesat dengan nafsu. Dia menyesatkan umat Nabi Syuaib. Menyesatkan macam-macam manusia. Ramai-ramai sekarang masuk neraka. Kenapa kita tak mengambil syaitan sebagai musuh? Syaitan sekarang ni cari jalan bagaimana nak menyesatkan kita. Ada orang yang tersesat dengan ilmu. Sebab itu ada 4 orang mengaji, ada 4 orang menuntut ilmu masuk neraka. Walaupun dia mengaji, walaupun dia menuntut ilmu, kerana dia sesat di dalam pengajian dia. Yang pertama, manusia yang menuntut ilmu kerana nak tunjuk dialah orang yang paling pandai dalam banyak-banyak orang pandai. Ni,
Jaga ni tuan-tuan. Dia orang nak tunjuk, dia orang paling pandai dalam kalangan orang pandai. Sesat. Bila mengaji dengan orang lain, dia marah. Dia marah. Kenapa malam ni tak ada orang? Kuliah kita pergi mana ni? Tak ada orang ni. Habis semua orang, tinggal 15 orang. Oh, dia orang pergi mengaji dengan ustaz sana, ustaz. Ustaz mana? Ustaz tu lah si Polat dot. Kenapa mengaji dengan dia? Dia tak ke Mesir. Kemar ni ke Mesir. Orang Perak sebut Kemar ni saya. Mereka Kemar ni orang di Mesir. Dia mana ada mengaji di Mesir? Kemar ni di Mesir. Dia faham Kemar je. Dia tak faham Kemal pun duduk di Mesir. Kemal duduk di Mesir sampai ke Mampuih. Kemal tu tuan-tuan. Ada pandai unta tu. Dia duduk Kemar. Lantaklah dia orang mengaji dengan siapa pun, janji ilmunya tak sesat. Silakan. Tapi saya nak tunjuk saya teror. Saya tibai ustaz tu. Saya ni ahli neraka. Berapa banyak ustaz hari ni tibai ustaz? Ni buang ustaz ni. Jangan panggil ni. Sesat ni ustaz ni. Mengaji tak habis. Ini ustaz ni buang ni. Dia ustaz. Patut dia sokong sama-sama ustaz. Dia pendakwah, patut sama-sama pendakwah dia sokong, tolong menolong di antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hari ni berapa banyak ustaz? Hampa panggil dia obang. Buang sama tak betul ni. Hang betul sangat. Yang kedua, manusia yang masuk neraka kerana ilmu itu apa? Orang yang mengaji kerana nak berhujah dengan orang jahil, nak tunjuk dia paling terror dalam orang jahil. Hampa tahu apa, hampa tak mengaji. Hampa tahu apa. Hang seorang je tahu. Ya, ini juga ahli neraka sebab dia ujub. Manusia yang berilmu, makin berilmu macam padi, makin tunduk. Sebab tu kita disuruh supaya tengok kepada alam. Allah suruh kita tengok pada alam. Tengok pada alam. Pada alam itu ada benda. Tengok pada padi. Ada benda pada padi yang kita jadi manfaat pada manusia. Tengok pada langit, ada manfaat pada manusia. Tengok pada binatang, ada manfaat pada manusia. Tidaklah satu benda yang Allah Ta'ala ciptakan sia-sia. Tidak. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan, Wonder Packs. Apa yang penting? Kerjasama. Telefon berbunyi. Kerjasama. Kami tak kuat dan kami tak besar, tapi kami kerjasama. Saya suka tengok Wonder Pet. Ustaz pun tengok kartun. Bukan berdosa. Bukan tengok aurat. Kartun burung. Yang haram tengok aurat orang. Burung mana ada aurat. Tonton tengok punggung lembu. Tak ada berdosa. Abang ni tengok punggung lembu. Dosa tu aurat lembu tu. Bukannya orang. Yang salahnya ditoron lembu tu. Baru salah. Dibalurnya lembu tu, mampuih lembu tu. Yang tu baru berdosa. Setakat tengok tak ada apa. Kartun. Sebab apa saya suka tengok? Sebab dia cerita. Wonder Pet dia cerita. Menyelamatkan anak unta di padang pasir. Dia ceritalah. Unta tu apa? Oh, unta ni binatang yang di padang pasir. Di atasnya ada bonggol, tengkuknya panjang. Saya suka tengok benda tu. Ada benda cerita, ya Allah. Ya Allah Ta'ala bagi pada manusia, suruh buat, dia membuat dalam Wonder Pet. Tuan-tuan tengok cerita buaya. Wonder Pet, cerita buaya. Buaya, mana ada kaki, mana ada tangan, boleh gosok gigi, tuan-tuan. Tangan pun pendek. Boleh ke dia gosok gigi buaya? Makan segala makneka. Jumpa orang, makan orang. Jumpa kasut, makan kasut. Jumpa babi pun dia makan babi, tuan-tuan. Mana dia ada gosok gigi, tangan pendek. Siapa nak tolong gosok gigi buaya? Kalau tuan-tuan rajin buatlah sukarelawan zoo. Dengan tuan-tuan pun hilang dalam mulut buaya. Tapi Allah ni maha bijaksana. Allah ngangakan mulut buaya. Berjam-jam. Tuan-tuan pergi zoo, tengok buaya. Berjam-jam dia landing tu. Tuan-tuan ingat dia nganga saja ke? Dia memanggil burung. Wonder Pet tunjuk. Datang seekor burung. Dia makan segala lebihan-lebihan. Celah-celah gigi buaya. Dia bersihkan gigi buaya sampai berkilat.
Tidak ada lintah, tidak ada pacak, tidak ada ulat, tidak ada daging dalam mulut buaya. Habis saja mulut buaya pun bersih, dia tutup, burung pun terbang. Burung duduk di atas pokok, kalau ada orang nak bunuh buaya, burung akan berbunyi. Pasal dia nampak daripada atas, buaya akan menyelam dalam sungai. Tolong menolong. Buaya tolong nganga mulut, burung dapat makan. Burung tolong bising, buaya selamatkan diri. Buaya cukup berbeza dengan burung. Buaya kulitnya keras, burung kulitnya lembut. Buaya giginya tajam-tajam, burung tak ada gigi. Buaya pula mempunyai kulit yang kasar, burung mempunyai bulu yang lembut. Buaya duduk di dalam air, di atas tanah, burung atas pokok terbang. Tak pernah sama di antara burung dengan buaya, tetapi mereka saling kerjasama. Apa yang penting, kerjasama. Manusia ni, kita ni orang Melayu, semua sama. Kiblatnya satu, mimbarnya satu, Tok Imamnya seorang, Nabinya satu, Qurannya satu, Allahnya satu, bahasa pun satu, semuanya satu. Tapi tak nak kerjasama. Sekarang mana teruk, buaya ke orang? Tuan-tuan kata buaya jahat, buaya jahat. Siapa jahat sebenarnya tuan-tuan? Ajak kerjasama, tak nak. Ajak kenduri, tak sampai. Ajak gotong royong, tak nak. Ajak bersihkan masjid, tak nak. Ajak korban, tak nak. Ajak datang ceramah, tak nak. Nak tolong tampal poster pun tak nak. Ada orang tampal poster, dia tolong koyak pula. Ini namanya buaya darat. Tuan-tuan fikirlah sendiri tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan semua benda ni, Allah suruh kita tengok. Allah suruh kita perhati, fikir, perhati, fikir, perhati, fikir. Sebab itu Allah bagi akal, kebijaksanaan pada kita. Yang ketiga, manusia yang masuk neraka kerana belajar. Manusia yang mencari dunia dengan ilmu. Dia nak cari pangkat, nak cari kuasa, nak cari duit dengan ilmu dia. Bukan dia nak mengajar kerana Allah, bukan dia nak mengajar membentuk manusia, tetapi dia cari keuntungan di sebalik ilmunya. Ini penghuni neraka. Ini penghuni. Yang keempat, penghuni neraka itu siapa daripada orang yang menuntut ilmu? Orang yang diam. Orang diam. Bila ada maksiat, diam. Bila ada benda jahat, diam. Tak tegur, tak larang. Bila ada benda yang baik, tak disuruh. Bila ada benda tak betul, tak ditegur. Ni, awal-awal dalam neraka. Awal-awal dalam neraka. Saya sebab tu tuan-tuan beli CD saya ke apa, dengar ceramah saya tak ada tapi tuan-tuan. Nak marah-marah lah. Saya entam je. Betul-betul. Saya kata betul. Salah, saya kata salah. Orang nak marah-marah lah. Ada orang warning saya, ustaz, nak baca kitab, baca je lah. Janganlah sentuh politik. Apa kenen-kenen politik pula? Saya tak ada kenen-kenen. Saya baca kitab, itu boleh kitab. Kitab sentuh itu pula. Tapi setengah orang pesan, jangan sentuh. Ngajar kitab aja, jangan sentuh politik. Hai, kan benar tuan-tuan. Apa hal? Politik mana pun saya tak sentuh. Yang saya sentuh, agama. Jadi kalau kena parti kita, kena pahaman kita, kena terimalah hakikat. Itu adalah perintah agama. Itu adalah larangan agama. Macam tadi saya semayang belakang tadi. Ni, kita duduk semayang. Budak hak depan kita ni, nak kata budak-budak lah. Darjah 6 ke darjah 5. Saya duduk main rambut. Saya duduk bayang rambut lagu tu. Rambut tarik pula. Sekali lagi dia jalan ngundur. Sekali lagi dia jalan ke belakang. Saya lemah dah budak ni. Kita tak khusyuk. Sekali lagi dia ngundur ke belakang. Sekali lagi dia jalan gede-gede pergi ke depan. Lah saya berhenti semayang. Assalamualaikum. Pergi tepuk belakang dia. Hoi, anak main. Mayang betul-betul. Tak tahu anak siapa. Tuan-tuan nak marah saya, marah pergi lah. Ni, berbulu mata saya ni. Kita tak khusyuk ni. Saat ada rusam belakang, saat dia pergi ke depan. Saat dia main remoh, dia tarik remoh pula. Ni semayang lagu mana budak ni. Kalau kata orang tua pun saya berhenti semayang tadi. Walaupun tak boleh berhenti. Berdosa saya tadi. Tapi tak apa, saya nak tegur dia. Sebab dia main dekat kita lah. Saat aku nak rukuk lagu mana budak ni. Jaga tuan-tuan.
Kena berani dalam mencegah kemungkaran, kena berani dalam nak suruh orang, kena berani. Dia bukan boleh takut-takut. Dia tak boleh takut. Sebab tu manusia yang hebat ada 4. Manusia yang hebat yang masuk syurga ni siapa? Kata Nabi, orang yang berjaya mengawal nafsu ketika suka. Ketika gembira dia suka, dia kontrol sukanya. Banyak orang masa suka, dia tak kontrol. Suka melampau, tak kontrol. Juara pertandingan nyanyian jatuh kepada hitam. Dipeluknya. Yang dia laki-laki, nama dia hitam, bahasa orang putih black. Dipeluknya cikgu dia perempuan, terlalu suka dipeluknya. Sudah tuan-tuan. Pelakon popular, dia peluk makwa dia. Bila orang tanya dekat dia, pasal apa? Peluk haram. Dia kata tak terjejah pun ekonomi Malaysia dengan sebab saya peluk dia. Hang suka, hang tak boleh kontrol suka, kamu takkan dapat syurga. Orang yang suka kena kontrol suka dia. Seronoklah mama. Kenapa seronok? Tadi Titi dapat power. Suka sangat. Punya ramai tak ada, punya lama tak ada power, hari ni dapat power. Suka tak? Sukalah. Siap bertunang sama cincin lagi. Kontrol, jangan buat maksiat. Ini dah suka sangat. Tunang datang ke rumah naik motor RX. Tunang serelum helmet lagi. Baik benar tuan-tuan. Tengah bercinta, serelumlah helmet. Dah kahwin besok dengan helmet dia pukul. Masuk hospital kita ni. Sekarang ni masuk elok-elok dalam kepala. Siap tutup lagi. Yang perempuan tu nganga aja. Seronok benar tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok anak-anak muda kita. Ya Allah. Bila sampai tu, boleh angkat helmet tu. Anak perempuan tu pun nak betulkan rambut, tidak perlu disikat dengan shampoo ini. Hanya perlu dengan tangan saja. Ya Allah. Itu tengah bercinta lah. Tengah suka kontrol. Belum akad nikah, jangan harap boleh jumpa. Tapi tak dapat kontrol. Naik motor sekali, mama pun bye-bye. Balik awal, bye-bye. Man, jangan bawa laju-laju. Nampak tak? Man, jangan bawa laju-laju jatuh kan. Bye-bye mak, bye-bye. Dua-dua melekat naik motor. Dua-dua dalam raga motor. Punya rapat duduk. Dua-dua dalam raga motor. Seat belakang bukan pakai apa. Ya Allah, tak tahulah tuan-tuan. Kena kontrol. Bila balik anak dara dia pukul 1 pagi, kenapa lambat balik man? Makcik pesan bawa pelan-pelan. Saya pelan betul lah, 5 km sejam lah kita. Yang kedua, manusia yang hebat tu siapa? Manusia yang hebat, orang yang berjaya mengawal ketika marah. Marah ni daripada syaitan, kontrol. Manusia yang berakhlak, nak tengok berakhlak bukan masa tengah normal. Tengah baik-baik ni memang berakhlak baik. Nak tengok manusia berakhlak, tolong tengok masa dia marah. Sekarang ni tengah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Berakhlak sungguh, siap doa pejam mata lagi tuan-tuan. Pasal tak marah. Cuba marah, agak-agak baca doa lah. Ni, gelas ni pun dia baling ke orang. Manusia yang berakhlak ketika marah pun dia boleh kontrol marah dia. Dia berakhlak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillah minum. Itu berakhlak. Tuan-tuan nak tengok berakhlak, janganlah sekarang. Sekarang memang baik. Akak dengan suami akak okey ke? Okey lah. Akak dengan husband akak okey lah. So far so good, Ustaz. Memang dia pun suami yang penyayang kan, caring. Jadi okey lah, kakak ni bahagialah kan. Kakak buat kerja semua lah di rumah. Kakak berhenti kerja pasal nak jaga dia kan, dengan anak-anak semua. Macam semua baju-baju semua akak basuh. Akak tak terdobi kan. Macam semualah pakaian dia. Bukan kata baju dia Ustaz, kasut dia pun akak serika Ustaz. Oh baiknya ya Allah. Itu pasal suami belum kahwin lagi. Cuba suami dia kahwin lagi seorang. Pah, inilah madu pah. Apa? Bukan kata kasut dia serika, belakang suami dia pun dia serika.
Sebab tu nak tengok manusia berakhlak, kena tengok waktu dia marah. Tadi ada satu perempuan mengadu pada saya, suami dia buat pengisytiharan mengatakan dia mati sebab nak kahwin lain. Suami misali. Saya izinkan suami saya kahwin, Ustaz. Saya tak larang, Ustaz. Saya tahu suami saya berkawan dengan perempuan tu, Ustaz. Memang saya bagi dia kahwin. Habis tu apa masalahnya, Kak? Masalah saya, Ustaz, dia kata saya mati. Saya tak boleh terima, Ustaz. Macam mana Kak boleh tahu dia isi borang kata Kak mati? Saya pergi pejabat agama. Saya tengok borang dia. Duda, anak 4, isteri mati. Saya hidup lagi, Ustaz. Astagfirullahalazim. Itu yang saya geram benar, Ustaz. Ya Allah, tuan-tuan, ni rintihan seorang isteri, tuan-tuan. Akak sabar Kak ya. Sabar pergi geram, Ustaz. Sanggup tuan-tuan kata isteri mati macam nak nikah lain. Ya Allah. Jaga-jagalah abang. Oh, perempuan ni lembut. Lembut. Buat siapa buat macam tu pada perempuan. Jangan seksa dia mah. Minta elok-elok dia mau bagi, tuan. Jangan marah ya. Ini tipu-tipu tu yang dia mau tak suka tu. Tu yang dia mau tak suka, kena tipu, kena permain-mainkan, kasar-kasar. Oh, perempuan ni lembut-lembut. Minta pelan-pelan. InsyaAllah. Jadi akak-akak pun jaga-jagalah akak. Kalau pelan-pelan minta tu adalah makna tu. Pa, besok pergi Giant. Pa, besok pergi Tesco. Pa, nak barang masak. Tu ada makna tu. Baik, baik dah makna tu. Nak tengok manusia berakhlak bukan sekarang. Tuan-tuan nak tengok saya berakhlak bukan depan tuan-tuan. Depan tuan-tuan memang berakhlak. Dengan sorban jubahnya. Nak tengok saya berakhlak tak berakhlak, kena tengok isteri saya. Isteri yang tahu perangai di rumah. Nampak je dia serban depan orang. Di rumah sepeda saja. Tengok saja. Yang malam itu rupa dia Ustaz. Depan anak-anak macam itu Ustaz. Tapi bila ke masjid berjubah Ustaz. Sebab tu nak tahu akhlak tak akhlak di rumah. Depan orang memang boleh buat. Sebab tu tuan-tuan nak nilai manusia paling baik, kata Rasulullah, ialah manusia yang paling baik dengan isterinya. Depan-depan semua orang boleh tunjuk baik. Depan kawan-kawan semua boleh tunjuk baik. Rasulullah kata nak nilai manusia baik atau buruk, tanya isteri dia. Kalau isteri dia kata good, maknanya baik. Tapi kalau isteri dia kata ini Ustaz, tak baiklah. Yang ketiga, manusia yang dinilai berakhlak yang hebat tu siapa dia? Manusia yang berjaya mengawal ketika bernafsu, ketika bersyahwat. Dia boleh kontrol syahwatnya. Dia boleh kontrol nafsu dia. Itu hebat tu manusia tu. Hebat. Duduk dekat traffic light ke, duduk bawah pondok bas ke, duduk dalam bilik hotel seorang-seorang ke, duduk di kedai kopi ke, mai satu orang duduk mengorak. Abang. Oh abang. Apa? Apa yang kamu ni? Jomlah abang. Sudah. Mailah orang muda. Bang. Abang seorang je ke? Atau kamu buta nampak aku seorang ni? Tuan tanya. Buat apa? Kalau tuan-tuan boleh jawab macam tu, kira hebat. Abang seorang je ke? Kenapa? Sudah. Itu bukan orang hebat. Manusia tak boleh kontrol pada nafsu. Nafsu kontrol. Sebab itu Allah bagi saluran yang betul. Kahwin. Tapi manusia tak nak kahwin. Tuan-tuan yang muda-muda sini kahwin. Ada ba'ah kahwin. Nabi kata ada ba'ah kahwin. Ba'ah tu apa? Ada dua. Ba'ah yang pertamanya ialah kemampuan, keuangan. Yang keduanya kemampuan nafkah batin. Cukup dua ni kahwin. Masalah dia Ustaz, saya gaji 700 Ustaz. Macam mana nak nanggung anak orang? Bukankah Allah sebut dalam Quran? Allah kata, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughniyahumullah. Bukankah Allah kata, kalau kamu miskin, Allah akan kayakan kamu lepas kahwin? Ini jaminan Allah. Sebab tu manusia yang keempat hebat ialah manusia yang yakin pada Allah.
Manusia hebat nombor 3 yang kontrol nafsu. Manusia hebat nombor 4 apa? Yang yakin pada Allah. Allah kata lepas kahwin Allah bagi kaya. Sebab tu tuan-tuan jangan takut kalau datang minang anak tuan-tuan kerjanya 700 je gaji, bagi kahwin, insya-Allah rezeki datang. Sebab tuan-tuan tengok belum kita kahwin. Belum kita kahwin dulu, pinggan berapa butir dah? 2 butir je pinggan. Bantal 1. Selimut pun tak ada. Main tidur malam selimut ke pelikat. Sewa bilik je. Sekarang dah kahwin, kereta berapa buah, motosikal berapa buah. Kalau tak campur yang hilang itu 4. Main masjid hilang, tinggal 3 lah. Allah bagi rezeki, pinggan mangkuk berapa banyak lepas kahwin. Sampai tak pakai dalam almari cermin. Heret daripada langkawi. Kornel semuanya ada. Siap jampi dekat custom tu lagi. Waja'alna min baini aydihim. Custom pun tidur. Habis-habis kita lalu baru jaga. Apa mengantuk sangat ni. Bila balik rumah tak pakai tuan-tuan, duk simpan dalam almari. Punya banyaknya Tuhan bagi rezeki lepas kita kahwin. Allah jamin. Sebab tu anak-anak muda sini, yang mana ada rezeki, balun, kahwin. Cari yang baik-baik, cari suami yang bagus, cari bakal isteri yang bagus, jalan. Habis tu Ustaz, kenduri kahwin macam mana Ustaz? Apa masalahnya? Yelah, satu kepala dah RM9 Ustaz. Kemah saja 240. Hantaran lagi, gedebak Ustaz. Allah. Tuan-tuan tumpanglah majlis orang. Ni kan majlis ni malam ni Isra' Mi'raj. Tuan-tuan ingat senang ke nak kumpul 400-500 orang? Ingat senang ke? Dah datang 400-500 orang ni tumpang je lah. Minta Tuan Haji pengurusi umumkan. Di samping kita mengadakan majlis ceramah hari ni, kita juga ada majlis perkahwinan sahabat kita. Jadi tuan-tuan, selepas habis nanti, ambillah nasi bungkus 1 dan air mineral sebotol. Siapa pengantinnya tu Haji? Ini. Senang tak tuan-tuan? Semua orang maklum. Oh, dah kahwin. Atau isterinya mana? Pasangannya mana? Tu punya belakang. Tu yang pakai tudung merah tadi. Dia tu. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Kan dah kenduri tu. Nasi bungkus dengan air mineral. Ya Allah. Sempoi tak? Sempoi. Ya Allah. Dah. Tapi masalah dia, saya memang setuju Ustaz. Habis tu apa yang masalahnya? Bapak saya tak setuju. Kenapa bapak tak setuju? Sebab dia kata tak boleh salam seluk. Bila kenduri macam ni, siapa nak seluk lagi Ustaz? Kata dia, itu yang rugi tu. Oh. Jadi tuan-tuan, balik pada asal, Islam satu agama yang senang. Yakin pada Allah. Manusia hebat, manusia yakin pada Allah. Tuan-tuan tak mau yakin pada Allah, tuan-tuan tak hebat. Ada orang yang zakat, tak nak bayar zakat sebab dia tak yakin dengan Tuhan. Ada orang yang bersedekah, tak nak bersedekah sebab dia tak yakin pada Allah. Dia tak yakin pada agama dia. Macam mana nak jadi manusia hebat? Asyhadu an la ilaha illallah. Tu gedik-gedik tangan masa tahiyat. Sampai kita semayang pun tak khusyuk, duk tengok jari dia. Tu tak pernah tengok ada orang hadut semayang. Asyhadu an la ilaha. Pusing sana, pusing sini. Ada hak tegak di atas, turun balik, tegak di atas, turun balik. Ya Allah. Tuan-tuan, Nabi kalau diangkat syahadah, tasyahud itu, jari ke sini, ibu jari macam itu. Itu cara Nabi angkat, bukan macam ini. Ni, jari ibu, jari telunjuk macam itu, jari ibu di bawah. Ini cara ngangkat tahiyat. Angkat ke atas, tengok jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat. Masa itu tengok jari. Sunat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat. Tengok jari itu sunat. Kenapa diangkat ibu jari? Sebab urat ibu jari ini bersambung sampai ke dalam hati. Urat dia ni diangkat. Bila tuan-tuan sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Urat itu sampai ke jantung tuan-tuan. Sebab itu bila kita sebut syahadah, kita bersaksi dalam hati. Apa makna syahadah itu? Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Bagaimana kita sebut Allah sebagai Tuhan kita, tapi kita tak yakin pada Allah? Tak malu ke tuan-tuan? Kita saksi bahawa Allah Tuhan aku, tiada Tuhan melainkan Allah, tapi kita tak yakin dengan peraturan Allah di dalam Quran. Tak yakin peraturan Allah dalam Quran. Apa makna kita tasyahud?
Tak yakin dengan apa yang Nabi Muhammad buat. Apa makna kita sebut Muhammadur Rasulullah? Kita kata undang-undang tak sesuai. Mana sesuainya Ustaz? Undang-undang hudud tak sesuai. Tak sesuai. Pasal apa tak sesuai? Balik ke rumah tuan-tuan kena pecah. Hilang barang mat. Termasuklah pinggan mangkuk yang beli dalam kahwin tadi. Hilang barang mat satu peti. Tuan-tuan cuba tanya makcik dan pakcik yang hilang tu. Kalaulah dapat pencuri tu, makcik nak buat apa makcik? Ku potong tangan dia, geram. Ada tuan-tuan kata, masuk penjara 20 tahun. Tak ada. Makcik kena rogol kan. Geram lah. Tangkap kita pula, geram sungguh masanya. Lepas tu makcik tak melawan juga. Itu tak apalah. Kalau dapat dekat makcik lah, orang hak rogol makcik tu, makcik nak balas apa? Makcik bunuh dia, geram rasanya. Ada tak makcik tu kata masuk penjara 20 tahun? Tak ada, mesti bunuh dia. Balik rumah anak tuan-tuan kena tikam 4 pisau rembo di perut. Kita pergi mengaji, balik kena tikam. Bila tanya dekat pakcik, anak pakcik kena tikam. Kalau dapat pembunuh dia, pakcik nak buat apa? Aku pancung kepala dia. Macam mana dia mati, aku nak dia mati juga. Ada tuan-tuan minta penjara seumur hidup, geram rasanya. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu hukum Islam ni ialah hukum fitrah. Hukum yang semua orang nak. Tiba-tiba kita kata tak sesuai. Apa makna tuan-tuan angkat tasyahud tadi? Duk gedik-gedik tangan tu apa maksud? Sebab tu kena yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan akan ganggu kita sampai ke mati. Kalau boleh, biarlah mati dalam keadaan tidak percaya pada Allah. Ataupun sekerat percaya, sekerat tak percaya. Tuan-tuan, dalam Quran tu kena terima semua. Tolak satu huruf, tak boleh. Tolak satu ayat, tak boleh. Tuan-tuan di sini memang terima hukum hudud. Memang. Semua terima hukum hudud. Tetapi kita marah orang yang tolak hukum hudud. Sedangkan banyak lagi hukum yang tak boleh ditolak. Tolak hukum hudud berdosa. Menolak hukum larangan mengumpat pun berdosa. Jangan hanya kata pada orang yang tolak hudud saja berdosa, kamu mengumpat, kamu pun berdosa. Sebab Allah melarang kamu mengumpat dalam Quran. Allah melarang kita mengumpat dalam Quran. Allah melarang kita menyebarkan fitnah dalam Quran. Allah kata jangan fitnah. Kalau orang itu menolak hudud, kamu pula menolak larangan memfitnah. Kamu pun berdosa, dia pun berdosa. Kamu dengan dia serupa. Patutnya menyanyi lagu Hewin. Kita serupa. Dia menolak hudud, aku menolak larangan berfitnah. Sebab tu tuan-tuan, mengata ke orang memang sedap. Tapi bila kita lupa pada diri kita macam mana? Ambil Quran, ambil semua sekali. Ambil Islam, ambil semua sekali. Jangan hanya sebut satu hukum pada satu benda. Sedangkan kadang-kadang benda tu datang daripada kita. Benda tu datang daripada kita. Bukankah Allah kata Allah tak suka orang sombong? Allah tak suka orang sombong. Tuan-tuan sombong. Tuan-tuan juga menolak satu ayat dalam Quran. Bukankah sama hukumnya dengan menolak hukum hudud? Berdosa juga. Jadi tuan-tuan hati-hati sungguh. Takut tuan-tuan.